adalah keadaan terkini dalam 10 minit lepas rakan setugas Ridauddin Daud yang kini berada di Menara Dato' On yang menghadiri mesyuarat Ketua Bahagian UMNO merakamkan visual tersebut. Hujan lebat dan boleh dikatakan ribut berlaku di sekitar Menara Dato' On itu. Saya langsung saja bersama dengan Ridauddin Daud. Ridauddin, anda okey ke tu di Menara Dato' On WTC? Kerana kita mahu bercerita kerana inilah situasinya di tumpuan terarah ke Menara Dato' On kerana dikabarkan ketua-ketua bahagian UMNO datang bermesyuarat pada hari ini. Tapi Ridauddin mungkin dapat ceritakan keadaan sebenar ketika ini bagaimana? Khususnya ribut tadi. Baik, terima kasih. Okey, baik, terima kasih Zul. Kalau ikutkan tadi memang agak mencemaskan sebab ribut tu memang anginnya sangat kencang. Banyak barang-barang di dalam ini terbang dan jatuh. Ada papan tanda tadi juga jatuh. Ketika saya lalu tengok bila dah macam angin kuat tu, saya lalulah nak cuba nak rasa kuat sangat ke angin sebab nampak macam kuat, tapi memang benar-benar kuat sebenarnya Zul. Memang itu antara, boleh katakan antara angin yang paling kuat lah pernah saya rasa. Memang rasa macam bergerak, rasa macam nak terbang. Waduh, kalau saya ringan sikit mungkin saya boleh terbang agaknya. Memang mengejutkan sebab saya sempat juga berborak dengan pengawal keselamatan di sini. Beliau mengatakan bahawa sebelum ini ada berlaku angin kuat sebegini, namun sebelum ini tidaklah sekuat ataupun seteruk pada hari ini. Namun hari ini nampaknya memang agak luar biasa apabila hari ini sejak dari pagi saya berada di Menara Dato' On. Rupanya petang ini ada pula cuaca yang begitu mengejutkan sebegini yang sebenarnya membawa satu lagi cerita lain, bukan sahaja cerita politik namun juga cerita cuaca pada hari ini yang menyebabkan juga kita perlu bersiap sedia untuk menghadapi apa sahaja yang mungkin berlaku pada waktu ini sama ada tanah runtuh, hujan lebat, banjir dan sebagainya. Namun kita berdoakan supaya tidak berlaku sebegitu, kerana kalau dilihat sebenarnya saya sempat melihat di sebelah kanan ini nampaknya angin sudah tidaklah kuat seperti tadi, hujan pun nampaknya tidaklah begitu lebat, nampaknya sudah renyai-renyai saja. Jadi 10 minit tadi mungkin keadaannya agak membimbangkan kalau berpanjangan, namun pada waktu ini saya lihat sudah pun nampak reda. Saya fikir mungkin kita doakan supaya tidak ada banjir ataupun insiden buruk yang berlaku di sini, Zul. Tapi Ridauddin, kalau lihat kepada visual itu, rakan-rakan wartawan masih lagi berkumpul di lobi utama Menara Dato' On itu. Adakah ribut dalam mesyuarat Ketua Bahagian hari ini sama seperti apa yang berlaku 10 minit lepas, dan juga apa update yang ataupun perkembangan terkini yang Ridauddin boleh kongsikan pada ketika ini? Mungkin rentetan dan juga kronologi mesyuarat yang ada dan juga figura-figura politik penting UMNO, siapa yang ada dan bagaimana kita fahami rencananya dan juga apa yang kita ketahui setakat jam 5 petang ini. Baik Zul, sebenarnya daripada pagi tadi membawa ke tengah hari dan petang, banyak kami cuba untuk mendapatkan komen-komen daripada pemimpin-pemimpin UMNO yang datang. Namun kebanyakannya hanya cuba mengelak, memberitahu bahawa tiada apa-apa mesyuarat pada hari ini, tiada apa-apa, hanyalah mesyuarat biasa, membincangkan isu-isu semasa yang biasa sahaja. Ada yang kata datang untuk makan sahaja, tidaklah membincangkan isu-isu berat dan sebagainya. Namun kalau ikut kabar angin, sebenarnya ada banyak kabar angin yang dibincangkan dalam kalangan media sebenarnya dan juga dalam media sosial kita ada melihat. Antaranya ada yang mengatakan bahawa perkara berkaitan dengan PRU dibincangkan dalam mesyuarat pada hari ini, terutama juga melibatkan pembubaran parlimen dan sebagainya, termasuk juga kes melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak, yang di mana kita faham esok rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan akan bersambung, di mana sudah pasti akan ada cerita baru kerana ada banyak cerita yang dipertontonkan kepada media dan juga kepada rakyat sejak minggu lepas, dan pastinya ia akan bersambung pula pada minggu ini. Pastinya akan ada cerita-cerita baru yang mungkin akan diberikan kepada media dan juga kepada rakyat. Namun sebenarnya ribut sini seakan-akan simbolik pula, Zul. Mungkin kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang berlaku di dalam, kerana kalau diikutkan kata-kata daripada ahli-ahli UMNO ataupun pemimpin UMNO yang datang, semuanya keadaan tenang-tenang belaka. Namun seolah-olah ribut hari ini seolah-olah menceritakan bahawa ribut di luar ini begitulah juga ribut di dalam mesyuarat tadi sebenarnya. Walaupun saya tiada sebenarnya, namun ia seakan-akan simbolik, seakan-akan menutup cerita pada pagi ini kerana difahamkan mesyuarat sudah pun habis petang tadi. Jadi mungkin kita bolehlah membuatkan kabar angin sebegitu mengaitkan antara dalam dan luar. Namun sebenarnya apa yang terbaru yang saya sempat lihat sebenarnya daripada apa yang esok awal dilaporkan juga, bahawa antara perkara yang memang mengejutkan juga, kerana apabila mesyuarat tergempar melibatkan ketua-ketua bahagian UMNO yang berlangsung sebentar tadi, gagal mencapai kata sepakat untuk mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob campur tangan dalam kes mahkamah melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sumber dalaman memberitahu esok awal ini ramai di kalangan ketua-ketua bahagian yang hadir mesyuarat tersebut tidak bersetuju dengan arahan yang dikeluarkan pemimpin utama UMNO. Menurut sumber itu lagi,
Ada di kalangan ketua bahagian yang terpaksa datang selepas diugut tidak akan diberi watikah untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 atau PRU 15. Sumber itu juga memaklumkan ada yang berpendapat sekiranya Perdana Menteri campur tangan dalam kes mahkamah, ia boleh menyebabkan UMNO sekali lagi tewas dalam PRU 15. Ini juga ada dilaporkan dalam portal lain sebelum ini dikatakan melaporkan perkara yang hampir sama. Jadi ini antara perkara baharu yang mungkin tidaklah begitu dibincangkan di sini tapi dibangkitkan dalam laporan Isra Awani ini. Jadi ini sebenarnya antara perkara yang mungkin menimbulkan satu lagi polemik baharu. Kerana kalau diikutkan Ketua UMNO bahagian Sungai Besar sebentar tadi, Datuk Jamal Yunus ada mengatakan bahawa antara perkara yang dibincangkan adalah semua ketua bahagian sebulat suara sepakat untuk mengadakan PRU dalam masa yang terdekat, dalam masa segera mungkin. Namun ketika ditanya adakah kes Najib dan juga desakan untuk bubar parlimen dibangkitkan, beliau mengatakan bahawa isu tersebut tidak dibangkitkan. Jadi apabila ada berita daripada sumber sebegini, sudah pasti ia menimbulkan polemik bukan sahaja buat media, untuk rakyat dan juga penganalisis politik yang pastinya akan melihat perkara ini sebagai sesuatu yang baharu, terutamanya apabila melibatkan kes mahkamah yang akan bermula ataupun bersama esok, Zul. Ridauddin membacakan beberapa paparan laporan terkini di astroawani.com. Antara lain sejam yang lepas, Ridauddin menulis bahawa mesyuarat tergempak ini, Ketua Bahagian UMNO sebulat suara mahu PRU 15 diadakan segera. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Jamal Yunus. Ini antara figura politik satu-satunya ataupun seorang dua sahaja yang mahu ditemu bual oleh golongan kumpulan media sebentar tadi. Ini kata beliau. Tapi tweet Datuk Seri Ahmad Mazlan pula mengatakan bahawa UMNO nafi Zahid Hamidi arah Ketua Bahagian Gerak Usul Desak PM bubar Parlimen. Bagaimana wartawan menghadam maklumat-maklumat ini? Kerana ada wartawan dapat maklumat sumber secara terus daripada ahli politik yang keluar daripada mesyuarat, tapi di media sosial lain pula. Jadi bagaimana cerita sebenarnya? Adakah satu kenyataan media dikeluarkan secara rasmi oleh pihak UMNO? Baik Zul, itulah sebenarnya yang kita menantikan sangat-sangat Zul. Setiap kali ada perjumpaan mesyuarat ataupun apa-apa saja melibatkan MKT, ketua bahagian dan sebagainya, ahli parlimen dan sebagainya, kita sebenarnya mengharapkan ada satu pun cukuplah kenyataan media yang merangkumkan atau merumuskan apakah yang berlaku pada hari ini. Berdasarkan apa yang Zul katakan, ya betul, Datuk Seri Ahmad Mazlan, Setiausaha Agung UMNO, ada mengatakan bahawa beliau menafikan tangkap layar tersebut yang disebarkan di Facebook. Antara tangkap layar tersebut ada mengatakan bahawa Presiden UMNO mengarahkan ketua bahagian untuk mengusulkan agar desakan untuk membubarkan parlimen dibawa kepada Perdana Menteri. Sekiranya Perdana Menteri ingkar, MKT boleh memecat Perdana Menteri daripada Presiden UMNO dan sebagainya. Itu antara yang dikatakan, yang dinafikan oleh Datuk Seri Ahmad Mazlan. Namun berbeza pula nadanya dengan apa yang dikatakan Datuk Seri Jamal Mak Yunus. Walaupun beliau mengakui pada awalnya apa yang beliau katakan itu bukan melambangkan kepada UMNO BN, UMNO Selangor ataupun UMNO secara keseluruhannya, namun atas kapasiti beliau sebagai Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar. Namun beliau mengatakan bahawa Ketua Bahagian sebulat suara yang datang hari ini lebih kurang dalam 158 orang, ada lebih kurang 191, satu orang digantung Tanah Merah, dan jadi jumlahnya ada 190, jadi lebih kurang 30 lebih saja yang tidak hadir. Namun beliau mengatakan bahawa yang tidak hadir itu juga sebenarnya memberikan sokongan supaya PRU diadakan dalam masa terdekat. Jadi ada dua perkara yang sebenarnya sedikit berbeza, namun saya fikir tujuannya mesti sama, ke arah pilihan raya juga. Namun itulah, kita sebenarnya masih lagi menantikan kenyataan media rasmi daripada Setiausaha Agung UMNO, terutamanya Datuk Seri Ahmad Mazlan, kerana biasanya bila ada saja event sebegini atau mesyuarat dan juga majlis sebegini, pasti akan ada keluar satu kenyataan media. Jadi kita masih lagi menantikan. Namun setakat ini, dua itulah antara kita boleh katakan daripada segi ketua bahagian sebulat suara mendesak supaya pilihan raya diadakan segera, dan kemudian kita ada berita pula berkaitan dengan Datuk Seri Ahmad Mazlan menafikan tangkap layar yang tersebar. Jadi pastinya kita menunggukan apa sahaja kenyataan rasmi daripada UMNO, tak kisahlah daripada Presiden ataupun Setiausaha Agung sendiri, untuk kita merungkaikan atau merumuskan apa yang berlaku pada hari ini. Hari esok kita cerita lain, kita nak tahu apa yang berlaku pada hari ini, dan mungkin selepas ini kita akan rancang pula untuk hari-hari lain, dan apa yang berlaku pada hari lain kita akan bincangkan, kita akan lihat pada hari lain, Zul. Soalannya, Ridauddin, mesyuarat tu dah tamat atau belum? Adakah kepastian diberikan kepada wartawan?
Baik Zul, kalau ikutkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Jamal Yunos, mesyuarat dah tamat. Tadi pun kalau kira-kira saya fikir dalam sejam lebih tadi dikatakan bahawa mesyuarat dah tamat. Ada lagi tu bahagian di atas namun mereka sedang berehat, sedang makan-makan. Tapi itulah, mungkin media pun mungkinlah kita pun tidak nampak sebenarnya betul-betul tamat kerana masih lagi ada penghadang di sini. Jadi kita mungkin menjagakan masih lagi ada beberapa ketua bahagian atau mungkin pimpinan tertinggi yang masih lagi berada di atas. Kalau tadi saya sempat melihat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin datang, tapi saya tidak dapat pula melihat beliau keluar. Jadi mungkin beliau masih lagi ada berada di atas dan difahamkan juga Datuk Seri Muhammad Hassan juga dikabarkan ada berada di sini namun tidak nampak pula kelibat beliau keluar. Jadi mungkin beliau masih lagi berada di atas. Dan kalau media pun sebenarnya masih lagi boleh katakan, kalau tadi ada 40 orang, saya fikir sekarang mungkin ada 35, hanya kurang sedikit saja. Mungkin tak balik kerana hujan, kerana jam dan sebagainya. Namun saya fikir mereka sama juga seperti saya, kita masih lagi menunggu. Mungkin akan ada lagi beberapa pemimpin UMNO. Kalau mungkin Datuk Seri Ahmad Maslan ada, mungkin kita boleh ada kat sidang media dan sebagainya. Kita semua sedang menunggu. Namun kalau ikutkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Jamal Yunos, ini apa yang dikatakan oleh beliau, memang mesyuarat sudah pun tamat dan hanya ada makan-makan tadi. Saya fikir mungkin juga sudah pun tamat. Namun keadaan di sini misalnya masih lagi dalam keadaan bersedia. Media masih ramai. Ada juga petugas-petugas UMNO yang saya lihat masih lagi berada di bawah di Zul. Cakap pasal makan-makan tu nak melegakan hati wartawan lah kan, selalu ayat biasa. Tapi Din, bagaimana kita melihat juga, mungkin kita dapat fahami, lebih 190 bahagian UMNO di seluruh negara, adakah kesemuanya hadir pada mesyuarat pada hari ini? Dan juga bagaimana wartawan mendapatkan kepastian mengenai bilangan mereka yang hadir, satu, dan juga akses wartawan untuk menemu bual mereka. Kalau tak dapat jumpa kat lobi, tak boleh jumpa kat parking, tak boleh jumpa dekat tempat-tempat lain. Jadi macam mana Didauddin dah gambarkan suasana untuk mendapatkan bahan berita daripada ketua-ketua bahagian ini sendiri? Baik Zul, kalau ikutkan jumlah ahli ketua bahagian itu sebenarnya awalnya kabar angin kami dapat lebih kurang 73 orang. Namun dia berubah apabila Jamal Yunos mengatakan bahawa ada 158 orang. Jadi dari angka Jamal Yunos itulah sebenarnya kita merumuskan bahawa ada 158 orang kerana kita ada bukti secara lisan dan juga secara visual yang dikatakan oleh Jamal Yunos. 73 itu mungkin kabar angin saja, namun 158 itu bukti daripada Datuk Jamal Yunos sendiri. Namun siapa yang datang, siapa yang tidak datang, itu yang menjadi kesukarannya kerana kami tidak dapat akses untuk maklumat sedemikian kerana kami tidak dapat berada di atas. Difahamkan mesyuarat ini mungkin diadakan pada tingkat 39 dan sebagainya. Kita berada di tingkat bawah. Jadi agak sukar untuk kami mendapatkan siapakah yang hadir, siapakah yang tidak hadir. Dari segi akses untuk mendapatkan maklumat pula, inilah laluan. Mungkin rakan jurukamera boleh tunjuk sedikit, inilah laluannya. Dari sana, dari situ liftnya, biasanya mereka akan turun dari situ dan kemudian mereka akan terus berjalan ke sini sampailah ke pintu di hadapan sana. Jadi bayangkan Zul, tak banyak pun, kerana lihat ada penghadang-penghadang di sini sebenarnya, jadi tak banyak pun masa untuk kami datang. Paling-paling pun kami boleh jumpa di luar, kami cuba untuk dapatkan komen di luar. Namun seperti saya katakan, boleh katakan saya tadi sempat juga bertemu dengan Datuk Seri Muhtaradin dan sempat juga bertemu dengan Datuk Seri Anand Yaakob, bekas Menteri Besar Pahang. Ada juga beberapa pemimpin lain juga. Semuanya mengunci mulut mengatakan bahawa tiada apa-apa intipati yang penting. Kalau ada pun isu-isu semasa sahaja dibincangkan. Jadi itulah yang dikatakan seperti tadi, memang aksesnya ada, namun untuk mendapatkan sepenuhnya agak sukar kerana disebabkan kawasan dan sebagainya Zul. Tapi Didauddin, itu satu-satunya kawasan keluar masuk bagi pemimpin-pemimpin UMNO atau ada kawasan lift lain lagi? Oh, tidak Zul. Kami difahamkan sebenarnya ada di tingkat bawah sebenarnya. Di tingkat bawah lah sebenarnya punca ataupun tempat di mana di situlah berkumpulnya, di situlah pergerakan yang lebih besar. Tapi itulah, kami hanya dibenarkan untuk berada di sini. Ada tadi saya ada yang cuba untuk pergi ke bawah namun diarahkan untuk kembali ke atas kerana ada petugas menjaga di bahagian bawah sana. Kalau di sini mungkin tidaklah begitu ramai. Namun di bawah, kalau katalah dapat pergi ke bawah, saya rasa mungkin lebih ramai. Tapi mungkin di bawah mungkin agak sukar untuk kita jolok dan sebagainya kerana kawasan itu agak sempit dan laluan kenderaan, lokasinya juga agak terhad untuk media. Jadi saya fikir di atas ni adalah kawasan yang paling baik. Namun kalau di atas ini, itulah hanya ada beberapa muka saja yang dapat dilihat dan kalau nak interview pun hanya yang beberapa saja yang mahu buka mulut. Untunglah tadi ada Datuk Seri Jamal buka mulut. Yang lain itu tak apalah, mengapa mungkin ada perkara yang ingin disembunyikan ataupun ingin yang dibiarkan terlebih dahulu sebelum ada kenyataan rasmi. Tapi itulah, kalau ada di bawah mungkin lebih meriah lagi Zul. Tapi di atas tak apalah. Itu semua mana kita boleh dapat. Janji kita dah dapat, kita dah okey Zul. Jadi update ataupun perkembangan setakat jam 5.15 petang ini,
banyak ketidakpastian yang dikeluarkan secara rasmi dan wartawan masih lagi menunggu untuk mengetahui apakah kisah sebenarnya. Ridauddin Daud akan memberikan perkembangan dari masa ke masa dalam buletin seterusnya dan juga di platform digital kami. Terima kasih Ridauddin, jaga diri, harap ribut tu tak menjadi satu perkara yang besar di sana. Terima kasih Ridauddin Daud langsung dari WTC Kuala Lumpur. Selepas ini kita berhenti rehat seketika dahulu. Saya bersama dengan penganalisis politik dan juga kita memahami apa sebenarnya yang berlaku ni. Kita bersama dengan saudara Mujibu selepas ini. Tapi story yang UMNO gagal jumpa tu dah okey kan?